Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semasa lockdown COVID pada tahun 2020, ramai kontraktor Melayu menghadapi masalah kewangan dan mungkin akan bankrupt sekira kerajaan tidak membantu mereka. Ini kerana masa lockdown diorang tidak boleh buat kerja. So diorang punya cash flow ni habis, hancur, dan sekira tidak ada sesuatu skim atau rancangan untuk bantu mereka, maka ramai kontraktor Melayu akan bankrupt. Menteri Kewangan semasa itu Tengku Zafrul Aziz. Tengku Zafrul Aziz duduk bersama Azman Yusof. Azman Yusof ni pengerusi Persatuan Kontraktor Melayu. Jadi, Menteri Kewangan dan pengerusi Persatuan Kontraktor Bumiputera atau Kontraktor Melayu duduk dan bincang bagaimana nak wujudkan satu skim bantuan untuk kontraktor-kontraktor Melayu. Bermakna kerajaan akan beri mereka kerja secara negotiated contract, bukan tender terbuka, dan kontrak kerajaan ini yang diberi kepada ahli persatuan kontraktor akan menyelamatkan kontraktor Melayu dari bankrupt. Jadi satu senarai kontraktor telah disediakan dan senarai ini dihantar kepada Perdana Menteri. Masa tu Muhyiddin Yassin. Bila Muhyiddin Yassin terima senarai kontraktor, the list of kontraktor, Muhyiddin tendang balik list tu kepada Menteri Kewangan, Tengku Zafrul. Muhyiddin kata, biar Menteri Kewangan yang handle benda ni. Sebab benda ni sensitif. Benda ni melibatkan memberi kontrak secara negotiated, secara runding terus, tanpa tender kepada kontraktor-kontraktor. Jadi mungkin ini akan timbulkan satu tuduhan atau satu kontroversi. So Muhyiddin kata dia tak mau masuk campur. Pada dasarnya Muhyiddin setujulah satu skim yang dipanggil Jana Wibawa untuk membantu kontraktor Melayu supaya mereka tidak bankrupt. Tapi biarlah Menteri Kewangan handle ni, dan Menteri Kewangan bawa ke Kabinet, dapatkan kelulusan Kabinet. Apabila senarai itu dihantar balik, maka Tengku Zafrul pun semak balik senarai itu dan mereka keluarkan satu senarai baru, new list. Senarai baru ni adalah beberapa nama dari senarai lama, tapi senarai baru ni updated dan dipersetujui di antara Menteri Kewangan dan pengerusi kontraktor Melayu, pengerusi Persatuan Kontraktor Melayu, dan dibawa ke Kabinet untuk kelulusan Kabinet. So akhirnya Kabinet yang telah meluluskan senarai kontraktor Jana Wibawa. Dan senarai yang dibawa ke Kabinet tu senarai lain. Bukan senarai yang dihantar ke Muhyiddin. Senarai yang dihantar ke Muhyiddin, yang Muhyiddin tendang balik, hantar balik ke Kementerian Kewangan untuk tindakan Menteri Kewangan. Itu satu senarai list A, senarai A. Yang bawa ke Kabinet senarai B. The B list, bukan the A list. So Muhyiddin pun yang sebenar tak tahu syarikat mana yang dilulus, sebab senarai yang pertama pun Muhyiddin tidak kaji, tidak semak. Muhyiddin bila Muhyiddin terima senarai the contractor list tadi, list A tu, dia tendang balik. Dia kata hantar balik ke Menteri Kewangan, biar Menteri Kewangan yang selesai perkara ni dan biar Kabinet yang luluskan. Muhyiddin tak mau become the person who handle this project. Dan bijak juga Muhyiddin, sebab kemudian ini yang diguna untuk mendakwa atau untuk tuduh Muhyiddin rasuah.
Mereka kata 232 juta, 223 million telah diderma ke Parti Pribumi Bersatu oleh 3 syarikat dan juga oleh Azman Yusof. Azman Yusof satu pihak yang keempat. 3 pihak bersama, 3 syarikat bersama satu pihak bernama Azman Yusof, iaitu pengerusi kontraktor Bumi Putra, pengerusi Persatuan Kontraktor Bumi Putra, dan dikatakan Moidin telah terlibat di dalam rasuah atau telah melakukan jenayah rasuah berkait dengan 232 juta, 3 syarikat dan juga satu lagi pihak yang keempat, iaitu Azman Yusof. Yang Azman Yusof dikatakan melalui kontraktor Melayu ni telah menderma kepada Parti Pribumi Bersatu. Cerita dia, Azman Yusof yang negotiate dengan kontraktor Melayu. Bukan Moidin, bukan Tengku Zafrul. Dikatakan Azman Yusof negotiate dengan kontraktor Melayu untuk mendapat duit. Banyak mana dia donate dan yang dia bagi ke Parti Pribumi Bersatu, adakah keseluruhannya ataupun Azman Yusof simpan separuh, bagi separuh ke Parti Pribumi, tak tahulah sebab detail tu tak ada. Dalam charge Moidin tu, dia tak sebut banyak mana duit dia orang pungut atau banyak mana duit dia orang collect dari kontraktor Bumi Putra. Dia tak sebut how much was collected from the contractor dan dari jumlah tadi berapa yang diberi. Sebab Anwar, masa Anwar berucap di dalam parlimen, Anwar kata 600 bilion. 600 bilion. So, ada ke 600 bilion ni di-collect dari kontraktor Bumi Putra dan cuma 100 juta sahaja diberi kepada Parti Pribumi? Tak tahu. Sebab dia orang tak sebut. Tapi mustahil 600 bilion. Kalau 600 bilion, katalah kita ambil 10% ya. Bermaknanya 6 trilion kontrak. Dalam 6 bulan, 6 trilion. Mustahil. Mana Malaysia ada sampai 6 trilion untuk nak keluar kontrak kepada kontraktor Bumi Putra? There's no 6 trilion. You cannot have 6 trillion supaya nak boleh dapat 600 bilion commission ataupun 10% dari commission. Dia orang kata commission tu di antara 5 hingga 6%. Kalau commission hingga 5-6%, bermaknanya you are still talking about, maknanya what, bertrilion lah. Still a few trillion ringgit, even if 5 or 6% dari contract value tu dibagi sebagai commission. So, figure 600 bilion yang dikatakan Moidin ataupun kerajaan semasa di bawah Moidin telah lesapkan ataupun telah sakau, memang cerita mustahil. Jadi Anwar ni bohong kepada parlimen yang sebenarnya. That's a incredible figure. Tapi akhirnya dia orang kata bukan 600 bilion, turun kepada 520 bilion. Turun lagi kepada 97 bilion. Akhirnya dari 600 bilion, 520 bilion, 97 bilion, akhirnya turun kepada 300 juta. Tapi yang Moidin kena charge 232 juta. Itu pun diskaun lagi. From 300 turun ke 232 million. So, duit tu dikatakan Moidin negotiate dengan kontraktor Bumi Putra di bawah skim Jana Wibawa. Dan under skim Jana Wibawa tu, mereka telah donate, termasuk duit dari 3 syarikat tersebut, jumlah 232 juta. 232 juta tu mengikut budak-budak UMNO lah, budak-budak Pakatan Harapan dan UMNO. Mereka kata Jana Wibawa ni melibatkan beratus-ratus juta. Tapi dalam 230 juta tu bukan 100% duit Jana Wibawa. Sebahagian sahaja.
Dia orang kata lagi mungkin dalam 200 juta tu dari 3 syarikat, dalam 100 juta dari Jana Wibawa. Anyway, the issue is bila hakim melihat charge, hakim tak nampak di mana bukti yang Muhyiddin ni terlibat dengan rasuah atau Muhyiddin telah lakukan jenayah rasuah. Tak clear. Sebab you kata 232 juta diderma kepada parti dan ini melibatkan rasuah bagi pihak Muhyiddin. Tapi there is no evidence yang diserah kepada mahkamah untuk menunjukkan yang Muhyiddin ni terlibat dengan rasuah. Jadi hakim tendang keluar kes tu. Hakim kata tidak ada kes dan hakim maknanya gugurkan kes terhadap Muhyiddin. But the question is sekarang, jumlah amount ke, bukti ke dan sebagainya, the main issue is Muhyiddin bukan mastermind Jana Wibawa. Jana Wibawa ni direka oleh Menteri Kewangan semasa tu, Tengku Zafrul Tengku Aziz, dan dia bersama Azman Yusof, pengurusi Persatuan Kontraktor Bumiputra, telah duduk dan sediakan satu senarai. Kontraktor mana yang kita nak bantu, kontraktor mana yang perlu intervention supaya mereka tidak bankrupt. Dan apabila senarai kontraktor tersebut dihantar ke Muhyiddin, Muhyiddin tendang balik. Muhyiddin kata dia tak mau masuk campur. Biar Menteri Kewangan selesai perkara ni dan biar Menteri Kewangan bawa kepada Kabinet supaya Kabinet yang luluskan. Perdana Menteri tak mau luluskan, biar Kabinet berusaha untuk meluluskan. So bermaknanya Muhyiddin tak terlibat dalam Jana Wibawa, not involved. Tak terlibat langsung. Dia tak mau tengok pun senarai itu. Dan kalau pun lah kata Muhyiddin tengok senarai, katalah Muhyiddin did look at the list. List yang hantar ke Muhyiddin apabila tendang balik ke Menteri Kewangan telah dipinda, amended, dan kontraktor yang telah diluluskan bantuan Jana Wibawa is list B, bukan list A. List A tu dah tak pakai dah. List nombor 2, list B. Jadi senarai B tadi ialah list yang telah dilulus untuk bantuan di bawah Jana Wibawa. So walaupun katalah Muhyiddin lulus list yang pertama, tapi bukan list yang pertama yang dapat bantuan, dia list baru. Di mana Menteri Kewangan dan pengerusi Persatuan Kontraktor tadi, Azman Yusof, telah prepare dan mempersetujui yang ini yang kita akan bantu, dan list B yang bawa ke Kabinet, bukan list A yang dihantar ke Muhyiddin. So dia kalau nak kira Muhyiddin memang tak terlibat dalam Jana Wibawa, not involved. Sepatutnya yang disalahkan dan sepatutnya yang ditangkap dan di-charge ialah bukan saja Azman Yusof yang telah dikatakan minta donation, minta duit dari kontraktor, tetapi Menteri Kewangan semasa itu Tengku Zafrul Aziz. Sepatut Tengku Zafrul bukan Muhyiddin yang di-charge di dalam mahkamah. Sebab Tengku Zafrul punya ni cadangan. Ini Tengku Zafrul mastermind. Dan yang collect duit ialah Azman. So sepatutnya Tengku Zafrul dan Azman Yusof kedua-dua dihadapi di mahkamah dan di-charge untuk salah guna kuasa ataupun rasuah. Dan dikatakan 232 juta tadi yang diberi kepada Parti Pribumi sebagai derma pilihan raya, banyak mana yang sebenar collect dari kontraktor dan banyak mana dari jumlah tersebut beri ke Parti Pribumi. Sebab dikatakan jumlah, kalau ikutlah Anwar dulu, dikatakan 600 bilion tapi turun, akhirnya 97 bilion. Dan akhirnya dikatakan 300 juta tapi yang charge 232 juta. So dari ada ke yang collect dari kontraktor 300 juta tapi 78 juta tu Azman Yusof simpan. 78 juta Azman Yusof simpan
Dan banyak mana dari 78 ataupun 68 juta tadi, 68 juta banyak mana Azman Yusof bagi komisen kepada Tengku Zafrul. Tengku Zafrul ada tidak terima sebahagian dari 68 juta tadi atau Azman makan seorang. Ini semua tak dijawab. Dan dalam charge semua tak sebut. Jadi hakim pun, judge pun tolak charge ni. Dia kata ni tak berasas charge ni. Tuduhan saja tanpa bukti. So the issue is Jana Wibawa is bukan rekaan Muhyiddin. Okay, nombor satu. Bukan idea Muhyiddin. Idea Menteri Kewangan semasa itu Tengku Zafrul Aziz. Yang memilih kontraktor bukan Muhyiddin Yassin. Kontraktor tu dipersetujui di antara pengerusi Persatuan Kontraktor Melayu dan Menteri Kewangan. Mereka yang duduk dan mereka yang bincang dan bersetuju tentang kontraktor yang mana yang akan dibantu oleh kerajaan. Itu Azman dengan Tengku Zafrul punya kerja. Dia orang yang decide, dia orang yang pilih kontraktor. Lepas tu dia kata yang minta komisen kepada kontraktor yang berjaya, yang lulus ialah Azman. Azman yang negotiate dan collect duit rasuah tadi ataupun derma, dan sebahagian diberi kepada Parti Pribumi. Banyak mana Azman collect dan banyak mana dari dia collect tu dia simpan untuk diri sendiri, dan yang baki tu dia bagi ke Parti Pribumi. Itu semua Muhyiddin tak terlibat semasa tu. Akhirnya apabila benda ni dah selesai, Muhyiddin pula di-charge rasuah berkait dengan Jana Wibawa. Padahal Muhyiddin tak terlibat langsung di dalam makna idea atau cadangan untuk mewujudkan skim untuk membantu kontraktor Melayu yang dipanggil Jana Wibawa untuk menentukan kontraktor Melayu yang mana yang akan terima bantuan dan yang negotiate dengan kontraktor yang dikatakan yang mendapat bantuan yang bayar komisen ataupun beri derma kepada parti. Itu semua Muhyiddin tidak terlibat. Yang terlibat ialah dua orang, iaitu Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, dan Azman Yusof, pengerusi Persatuan Kontraktor. Tapi sekarang ni pendakwa raya appeal ataupun membuat rayuan kepada ni keputusan hakim yang menendang keluar kes ni, dan pendakwa raya memberi 13 sebab, 13 alasan sebab apa kes ni tak patut ditendang keluar, sebab apa kes ni perlu dibicara. So diorang akan tentukan, mahkamah akan tentukan bulan Februari tahun depan, adakah hakim yang menendang keluar kes Muhyiddin ni, adakah dia betul ke ataupun salah. Dan kalau salah bermaknanya mungkin benda ni akan dibicara. Kalau mahkamah yang akan mendengar rayuan tahun depan ni setuju dengan tindakan hakim, keputusan hakim bahawasanya tidak ada kes oleh kerana tidak ada bukti, maka benda ni tidak akan berterusan lah, unless dia orang nak appeal lagi kepada Mahkamah Persekutuan, Federal Court, tak tahulah. But the issue is simple. Kalau benda ni dibicarakan tahun depan, yang akan keluar dalam perbicaraan ialah idea Jana Wibawa, bukan idea Muhyiddin, idea Menteri Kewangan, dan bersama dengan pengerusi Persatuan Kontraktor Bumiputera, dan yang menentukan kontraktor mana yang akan dapat bantuan ialah pengerusi Azman Yusof, pengerusi Persatuan Kontraktor, dan juga Menteri Kewangan semasa tu. Muhyiddin tidak terlibat dalam apa-apa ni keputusan. Muhyiddin tak mau terlibat. Muhyiddin hantar balik senarai itu dan suruh Menteri Kewangan uruskan, dan Menteri Kewangan dan Azman tadi, pengerusi Persatuan Kontraktor, telah tukar list baru yang Muhyiddin tidak lihat langsung pun sebelum tu. So itu cerita Jana Wibawa. Tapi orang UMNO duk bising ni, especially dia punya
cyber troopers ni. Dok kata Muhyiddin ni salah guna kuasa. Muhyiddin ni melakukan rasuah, jenayah rasuah melibatkan jana wibawa yang mula-mula dikatakan 600 bilion. Lepas tu turun. Akhirnya yang dikatakan jana wibawa tu dari 232 juta tu dikata dalam 100 juta sahaja. But on top of that, dah ada diskaun dari 600 bilion kepada hanya 100 juta lebih. Tapi dia cerita sebenarnya ialah Muhyiddin tak terlibat. Muhyiddin tak mau terlibat. Dia suruh Menteri Kewangan yang handle benda ni dan suruh Menteri Kewangan bawa ke kabinet. Yang luluskannya ialah kabinet semasa itu. So that's a real story lah. Dan masa kabinet pun dulu, UMNO pun ada duduk dalam kabinet yang sebenarnya. Dia orang pun terlibat. So bermaknanya, orang UMNO juga yang duduk dalam kabinet sepatutnya dibawa ke mahkamah dan di-charge. Sebab apa kabinet meluluskan satu projek yang dinamakan Jana Wibawa, iaitu satu skim atau satu cadangan kontrak yang negotiate without tender, runding terus tanpa tender. So akhirnya nampaknya orang yang tak terlibat langsung di dalam bukan saja idea untuk mewujudkan skim ni, skim bantuan untuk kontraktor Melayu ni, bukan saja tidak terlibat di dalam mastermind, tapi dalam pelaksanaan juga tidak terlibat, iaitu Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin yang sebenarnya tangan bersih, tapi mereka cuba nak beri gambaran yang tangan Muhyiddin ni kotor dan dialah yang di belakang Jana Wibawa. Assalamualaikum. Salam sejahtera.